saya Irene Tan. Nama saya Law Entong. Nama saya Ma Yanqi. Nama saya Eng Zixuan. Nama saya Siti Rafidah. Nama saya Tan Kai. Selamat sejahtera semua. Hari ini, kumpulan kami akan membentang kajian kes sejarah tingkatan 5, iaitu Dasar Law Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Sebelum pembentangan ini bermula, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru sejarah kami, iaitu Puan Norizan, yang menjadikan kami dapat menyiapkan kajian kes ini. Sekarang, pembentangan kami bermula. Pendahuluan. Dasar Law Negara merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Sejarah hubungan law di negara Malaysia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas dengan melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain. Teras utama Dasar Law Malaysia adalah untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta untuk menyumbang ke arah masyarakat dunia yang adil dan saksama melalui perhubungan diplomasi yang efektif. Akhir-akhir ini, isu peperangan dan perindasan oleh sesebuah negara kepada negara lain kerap menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Buktikan keberkesanan dasar-dasar law Malaysia ini dalam menjamin kedaulatan negara. Kajian kes ini mempunyai 3 objektif kajian, iaitu kita dapat mengenal pasti kepentingan dasar law Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, kita dapat mengkaji asas penggubalan dasar law Malaysia. Bukan itu sahaja, kita juga dapat menghuraikan ancaman yang berlaku dalam melaksanakan dasar law Malaysia pada era globalisasi ini dalam menjaga kedaulatan negara. Selain objektif kajian kes ini mempunyai 3 kaedah kajian. Kaedah utama ialah kaedah rujukan. Kita telah merujuk beberapa buah buku seperti buku teks dan buku rujukan yang berkaitan tema Dasar Law Malaysia ini untuk mendapatkan fakta yang sahih tentang Dasar Law Malaysia. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah media. Kita telah melayari internet untuk mencari informasi berkaitan faktor dan kepentingan penggubalan dasar law Malaysia. Tambahan pula, kaedah pemerhatian juga merupakan salah satu kaedah kajian dalam kajian kes ini. Kita telah memperhatikan terhadap kedaulatan negara pada masa kini dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, politik dan sosial. Terdapat beberapa kepentingan dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara, iaitu dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dari segi ekonomi, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu diwujudkan. Bank Dunia memberi bantuan dalam menjayakan felda dan prasarana pendidikan. Selain itu, dapat memberi peluang kemasukan pelabur asing serta dapat membasmi kemiskinan. Pasaran negara juga dapat diperluaskan ke kawasan yang lebih besar. Akhir sekali, ia dapat menggalakkan pemindahan teknologi. Dalam bidang sosial pula, ia dapat membantu dari segi pendidikan dalam memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di negara lain. Kita juga dapat melahirkan tenaga kerja berdaya saing di peringkat antarabangsa. Di samping itu, dapat mengukuhkan perpaduan nasional antara masyarakat negara serantau. Akhir sekali, dalam bidang politik, hal ini dapat membantu menjamin keselamatan negara, malah dapat mengeratkan hubungan diplomatik. Justeru, pertubuhan Commonwealth memberi bantuan ketenteraan ketika negara kita menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya. Malah, Malaysia juga mempunyai perjanjian pertahanan dengan British. Pendapat kajian kedua kita ialah faktor dasar law Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Faktor pertama ialah ikatan sejarah.
ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Seterusnya, faktor kedua ialah keperluan nasional. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Selain itu, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Di samping itu, faktor ketiga ialah kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Bukan sahaja, pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Akhirnya, faktor terakhir ialah persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Oleh itu, Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Selain itu, ancaman yang dalam berlaku dalam melaksanakan dasar luar Malaysia pada era globalisasi ini dalam menjaga kedaulatan negara ialah pencerobohan sempadan antarabangsa. Sebagai contoh, pencerobohan tentera udara Singapura di ruang udara Johor. Hal ini dalam melahirkan rasa tidak puas hati dan ancaman kepada rakyat Malaysia. Ancaman yang seterusnya ialah isu pertindihan kebudayaan. Contohnya, Indonesia telah mendakwa bahawa Malaysia meniru atau merompak hasil seni mereka seperti nyanyian, tarian dan makanan tradisional. Selain itu, ancaman ekstremis Islam telah menjadi ancaman yang berlaku dalam melaksanakan dasar luar Malaysia. Thailand menuduh Malaysia melindungi kumpulan pelampau Islam yang dipanggil POLO di selatan Thailand. Pelibatan warga Malaysia di Syria dan Filipina telah menyebabkan Malaysia sering dilabelkan sebagai pusat latihan pelampau Islam oleh Amerika Syarikat. Hal ini telah menyebabkan hubungan kurang mesra antara Thailand dan Malaysia. Ancaman yang berlaku yang terakhir ialah kelonggaran undang-undang di negara jiran. Sebagai contoh, kelonggaran pemilikan senjata api dan pelacuran di Thailand boleh mengancam keselamatan negara. Kesimpulannya, dasar luar Malaysia terus diperkukuh selepas kemerdekaan. Penglibatan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan pada peringkat serantau dan antarabangsa menjadi platform kepada negara kita menyuarakan pandangan dalam pelbagai aspek. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu pembangkit. Penglibatan Malaysia dalam beberapa organisasi dunia seperti ASEAN mencerminkan penyelesaian masalah secara aman dan harmoni serta hubungan yang saling memanfaatkan. Kami telah merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 dan juga melayari beberapa laman sesawang supaya dapat mengumpul informasi untuk menyiapkan kajian kes sejarah ini. Terima kasih.